Mohon maaf lah kalau suara hari ni tak berapa nak clear. Suara hari ni dia dah hari kedua saya tak ada suara ni. Um, Hari Masih Jumaat cantik okey. Ustaz. Macam Masih je lah. okey. Dia wallahu alam lah, dia tiba-tiba malam tu mungkin lah makan, salah makan minyak sikit ke macam mana ke. Esokkan harinya saya nak kuliah pagi semalam. Tak ada suara. Macam mana pula tak ada suara ni. Ala kulli hal insya-Allah lah kita akan cuma sampaikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah sekalian dapatlah mendengarlah sebaik mungkin insya-Allah. Baik, perkongsian kita pada pagi ini adalah berkisah tentang tidur kita ni merupakan kematian kecil bagi manusia. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai manusia memerlukan tidur untuk berehat. Dan kita juga memerlukan tidur untuk kita ibadah. Tidur itu untuk ibadah. Maksudnya, kalau kita tak tidur, kita tak mampu untuk bangkit dan kita tak mampu untuk beribadah. Jadi, kita atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita pada siang harinya untuk kita berusaha, kita mencari rezeki. Dan pada malam harinya, kita perlu berehat, iaitu kita tidur dalam keadaan ataupun dalam fatrah yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, tak begitu lama dan tak begitu sekejap. Dia tak boleh tidur lama sangat dan tak boleh tidur sekejap sangat. Tidur itu sedang-sedang, cukup-cukup untuk kita beristirahat sahaja. Jadi apa kaitan yang kita nak kaitkan di antara tidur kita ni dengan kematian? InsyaAllah penghujung nanti kita akan dapat tahu apa kaitannya. Jadi kita akan lihat dulu beberapa jenis tidur yang Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana kita ni pencipta Al-Quran. Dan kita perlu melihat dalam Quran ni, ada perkataan-perkataan yang merujuk kepada tidur. Jadi bila mana kita baca Quran nanti, kita jumpa, ini perkataan yang merujuk kepada tidur, makna sekian-sekian insya-Allah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dhalikal ayatin liqaumin yasma'un. Maksudnya, dialah yang menjadikan malam bagi kamu semua untuk kamu berehat padanya. Dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda, iaitu yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaum yang mahu mendengar. Mendengar daripada apa? Keterangan-keterangan ia tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Daripada ayat ini kita boleh lihat bahawa malam itu gelap, siang itu terang benderang. Malam itu gelap itu, adakah malam itu gelap tak ada cahaya? Tak. Masuk malam itu gelap tanpa cahaya yang mencukupi. Ada cahaya tapi tak kuat. Kita boleh bezakan kalau waktu malam ini, umpama kalau kita keluar daripada rumah kita, malam itu gelap tetapi ada cahaya lampu. Dengan berbezanya waktu sekiranya satu kawasan taman kita itu blackout. Gelap gelita. Maka tanpa cahaya tapi masih lagi terang. Masih lagi terang apa? Kan adanya bulan, adanya bintang yang masih menerangi kawasan bumi kita ini. Kalau contohlah kita nak dapatkan kegelapan yang maksimum, kita masuk dalam bilik gelap yang tanpa cahaya kita tutup. Gelap gelita, tak nampak apa-apa. Kita menggagau nak cari kunci dan sebagainya. Yang paling gelap lagi, contohnya kita masuk dalam gua. Gua yang dalam sangat. Tak nampak langsung cahaya. Itu memang gelap-gelap sungguh lah. Gelap-gelap sungguh. Saya ingat ada satu cerita dalam Discovery, dia masuk dalam gua. Untuk gua itu ada jalan keluar di sebelah sana, tapi dia kena masuk dalam gua tanpa ada cahaya. Memang gelap sungguh. Adalah ada punya tim-tim yang menjaga keselamatan peserta tu, tapi nak gambarkan memang mereka terpaksa memegang dinding gua besar, memang tak nampak langsung. Itu gambaran gelap. Dan gelap ini sinonim dengan malam, dan malam ni sinonim untuk kita beristirahat. Walaupun ada di kalangan kita ataupun orang lain yang mana mereka bekerja di waktu malam. Ada shift malam. Maka shift malam itu mereka bekerja mencari rezeki, dan pada waktu rehatnya adalah mereka di siang hari untuk berehat seketika untuk mendapatkan pekerjaan di waktu malam. Ala kulli hal, asasnya adalah malam untuk kita berehat, siang untuk kita bekerja.
Walaupun ada kerja di malam hari, itu bergantung kepada pekerjaan masing-masing. Okey, alhamdulillah. Baik, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan 4 jenis tidur. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan 4 jenis tidur. Yang pertama, datang dalam keadaan naum, tidur. Yang kedua, datang dalam perkataan rukud. Yang ketiga, datang dalam keadaan qailulah. Dan yang keempat, datang dalam keadaan hujur. Mana ayatnya? Kita tengok satu persatu. Apa maksud naum? Naum ini dalam bahasa Arab menjurus kepada tadullu ala naumin i'tiyadi lil insani walladhi yakunu li fatratil qasirati. Okey, maksudnya iaitu tidur dalam tempoh yang sekejap. Tempoh yang tak lama lah. Apa dalilnya? Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maksudnya yang tidak mengantuk usahakan tidur. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 255. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Merujuk pada Allah. Allah ni yang tak mengantuk, usahakan tidur. Itu merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain dalam surah Al-Furqan ayat 47 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat. Jadi ayat kedua ini lebih sinonim kita lah, iaitu Allah bagi tahu bahawa malam itu Allah jadikan sebagai pakaian yang mana melitupi kehidupan kita, dan tidur itu adalah untuk kita berhenti rehat daripada segala pekerjaan-pekerjaan yang kita buat. Pekerjaan-pekerjaan kita buat. Baik. Yang kedua, tidur dalam bentuk rukud. Yakni naumut tawil, tidur yang panjang. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur. Ashabul Kahfi kan, mereka rasa macam tidur sekejap. Rupanya Allah tidurkan mereka dan tempoh yang begitu lama. Kemudian dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Marqadina itu rukud, marqadina. Maksudnya pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, orang ini tak percaya ada kehidupan selepas mati ini. Dia berkata, aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkit kami dari kubur tempat tidur kami? Okey, ini surah Yasin ayat 52. Menggambarkan bahawa tidur kita ini dalam kubur nanti kita akan ditidurkan. Maksud mati itu tidurlah sebelum dibangkitkan pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan kita akan dibangkitkan kembali. Jadi rukud merujuk kepada naum tawil. Kita akan tengok pada pembahasannya lebih mendalam nanti. Kemudian qailulah. Qailulah ni merujuk pada naimun min dhahirati wal qailulah istirahatun nisfun nahar. Iaitu merujuk kepada tidur sekejap di tengah hari. Dalilnya kat mana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam A'raf ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Maksudnya, dan beberapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu datang azab seksa kami menimpa hari atau ketika mereka berehat pada tengah hari. Jadi qailulah ni berehat. Dia tidur secara berehat di tengah hari. Berehat tengah hari. Okey, kemudian hujur. Hujur ni merujuk kepada yanamuna fi zamanin yasiri minal laili wa yusalluna aktharuhu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala merujuk pada ayat ini iaitu surah Az-Zariyat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Iaitu mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja, iaitu masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Tidur sekejap pada waktu malam, kemudian bangkit untuk melakukan solat, tahajud dan sebagainya. Okey, baik. Itu 4 jenis tidur
yang Allah sebut dalam Quran beserta ayat-ayatnya. Jadi apa perbezaan di antara empat-empat ini? Yang pertama, tidur yang pertama iaitu naum. Naum ini tidur sebagaimana kita tidur. Seharian kita, tidur yang seharian kita itu naum. Dan naum ini kalau kita akan pecahkan kepada pembahasan model lah. Ada pecahkan kepada 4. Tidur ni 4. Tidur yang biasa ni pecah pada 4. Yang pertama, tidur ayam. Tidur ayam. Yang kedua, tidur separa sedar. Yang ketiga, tidur nyenyak. Dan yang keempat, tidur mati. Ini bukan mati betul ni, tidur mati. Tidur ayam, bagaimana maksudnya? Tidur ayam, tidur tak nyenyak. Sekejap sedar, sekejap tidur, tersedar balik. Macam dia tak tidur sangat. Macam tak tenang, tak tidur. Tidur sekejap bangkit, Itu tidur ayam. Dan kebiasaan tidur ayam ini, kadang-kadang orang yang bekerja sebagai security guard. Dia tidur tapi telinga dia mendengar. Mendengar ada benda pelik ke, ada bunyi tapak kaki ke, dia mendengar. Itu tidur ayam. Nampak macam tidur tapi dia tak tidur sangat. Yang kedua, tidur separa. Separa tidur. Dia tidur tapi dia tidak tidur secara lena. Dia masih lagi boleh sedar bila-bila masa sahaja, itu separa tidur. Dan tidur ini kebiasaannya, kalau kita rujuk orang yang tidur tapi dia masih dalam keadaan yang tidak tenang. Mungkin ada masalah-masalah yang berlaku, maka dia tidak tidur dengan tidur nyenyak. Yang ketiga, tidur nyenyak. Dia tidur nyenyak sungguh dia tidur. Berdengkur, tak ada masalah, tidur. Kita nampak cara dia tidur itu, tidur yang tenang. Tidur yang akan memberikan dia manfaat. Tidur yang akan memberikan kesegaran bila mana dia bangkit daripada tidur nanti. Itu tidur nyenyak. Kita biasa tidur nyenyak kan. Sihat, kita bangkit pagi. Suka ataupun senang kita nak buat ibadah. Tapi kalau kita separa tidur, mungkin kita tidur dalam keadaan bermimpi yang bukan-bukan, yang menyebabkan kita bangkit dalam keadaan sakit kepala dan sebagainya. Okey, yang keempat, tidur mati. Tidur mati ni tidur dia tak sedar-sedar. Tidur orang tak boleh kata apa tidur. Tidur itu orang boleh angkat letak luar pun dia tak sedar. Orang kejutkan dia tak sedar. Ini kalau siram ke air ni baru sedar. Jadi tidur mati ini tidur yang bahaya. Kadang-kadang ada mereka yang meninggal disebabkan kebakaran. Salah satu sebabnya disebabkan tidur mati tu. Dia tak sedar langsung. Orang pang ketuk pintu dia tak sedar. Api dan marah tak sedar. Dia tidur sampai-sampai keadaan yang telah tak tahu buat apa. Jadi dia telah mati dalam keadaan kebakaran dan sebagainya. Sebab tidur mati. Okey. Jadi 4 jenis tidur dalam konteks moden, iaitu tidur ayam, tidur separa sedar, tidur nyenyak dan tidur mati. Okey, 4 jenis tidur. Itu tengoklah tidur kita tidur yang mana. Okey. Baik. Manusia tidak boleh lari daripada tidur. Manusia tidak boleh lari daripada tidur. Daripada tidur. Contoh kita katakan, macam pertama tadi tidur ayam, kita mungkin jangan buat. Tapi kalau tidur separa itu, tidur separa tidur itu, bagaimana kita tidur dalam keadaan kita tak tenang. Kita asyik bermimpi perkara-perkara bukan-bukan. Jadi kita tengok apa caranya. Jadi itu tidur yang mana kalau boleh kita nak elakkan. Macam mana kita nak elakkan? Kita tengok nanti bagaimana sunnah baginda Nabi SAW untuk kita ni mengelakkan kita daripada terkena tidur separa itu, tidur yang mana adanya mimpi yang buruk-buruk dan sebagainya. Yang kita nak mahu tidur nyenyak. Tidurnya kita rasa sekejap sangat. Dah bangkit dah. Sehari dah rupanya. Rupanya kita tidur nyenyak. Kita dengar orang azan subuh dah. Nyenyaknya tidur. Tidur nyenyak ini, walaupun tak lama. Contoh kita kata kita bermula tidur pukul 11 pagi. 11 malam. Kita sedar pukul 3 pagi. Untuk salat tahajud, kita rasa lama dah tidur. Cukup lama tidur. Itu namanya tidur nyenyak. Tidur yang segar, tidur yang sihat. Okey, baik. Jadi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab berjudul Hidayatul As-Salikin. Dan juga pandangan Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah dan Syekh Abdul Samad Al-Filimbani yang mana menguraikan pandangan Imam Ghazali dalam kitab Hidayah As-Salikin berkaitan adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Kenapa kita nak bicara tentang adab-adab tidur? Kerana benda yang kita dah buat nanti ni akan berkait rapat dengan gambaran bagaimana manusia akan masuk kepada alam yang keempat. Yang kita akan bicara minggu depan, iaitu alam kubur. Jadi kita kena faham dulu konsep tidur ni. Baik, perkara pertama. Sebelum tidur, kita pastikan jangan melakukan perkara yang sia-sia. Sebelum kita tidur, jangan melakukan perkara yang sia-sia. Dan tidur lebih awal. Lebih baik daripada tidur
lambat dengan melakukan perkara yang sia-sia tu. Contoh, kita katakan, biasa kaum lelaki lah, dia lepas habis solat isyak berjemaah, dia pergi ngeteh dulu kat kedai. Kalau ngeteh kejap tak apa, tapi dalam tempoh yang lama, daripada pukul 9.30 tu sampai pukul 12 tengah malam, ada borak apa tak tahulah, lama sangat tempohnya. Itu merupakan perkara yang sia-sia. Lebih baik balik nanti lebih awal untuk bangkit lebih awal. Sekiranya ada program atau ada mesyuarat dan sebagainya, itu tak apa. Tapi kalau dia tidur lambat disebabkan perkara yang sia-sia, maka elakkanlah daripada kita tidur lambat. Kadang-kadang kalau kita lihat ada anak-anak pelajar yang mana dia memang suka tidur lambat untuk menyiapkan assignment dan sebagainya, tugasan-tugasan dan sebagainya. Macam ada murid saya lah, kalau buat kerja kena hantar 19 minit, memang lamalah diorang. Tak tidur lah malam tu. Datang kelas nampaklah mata bengkak-bengkak dan sebagainya. Sebab apa tu? Tahu dah. Ini mesti tidur lambat semalam ni buat assignment. Itu perkara biasa buat lah. Okay. Jadinya, tidur itu seelok-elok kita tidur lebih awal. Contoh kita dah habis solat isyak berjemaah, balik kita mungkinlah nak berehat seketika ataupun nak minum malam sikit. Kemudian dah pukul 10, 11 dah kita boleh tidur supaya kita boleh bangkit awal. Bangkit dalam pukul 4 atau 4.30 untuk at least kita boleh buat 2 rakaat solat-solat tahajud, ataupun mungkinlah kita boleh baca potongan ayat, 2 ayat ke 3 ayat dalam Al-Quran sebelum tibanya masuk waktu solat subuh. Sebab hari ni subuh lambat. Kalau Negeri 9 ni, kalau saya 6 1 minit baru masuk. Jadi 1 minit ini, kalau dekat surau, 6 1 minit plus dengan 10 minit iqamah, maka 6 11 minit baru nak solat. 6.20 baru siap solat dan sebagainya. 6.30 baru siap zikir dan juga baca doa. Maka tempoh tu tempoh yang lama. Tempoh yang semakin lama, semakin lambat solat subuh tu. Jadi, tempoh tersebutlah kita guna pakai. Kita pastikan kita boleh buat paling-paling kurang 2 rakaat solat sebelum subuh. Sebelum subuh. Dan ini pentinglah bagi kita. Kerana kalau kita lihat fadilat solat ni, berjemaah ni, kalau kita solat berjemaah waktu isyak, pahalanya umpama kita solat separuh malam. Dan kalau kita solat subuh secara berjemaah, umpama kita ni pahala dia solat sepanjang malam. Ini fadilat solat subuh dan solat isyak berjemaah. Ini hadis sahih. Hadis sahih yang mana kita bolehlah untuk amalkan. Kalau kita ni sibuk sangatlah, tak sempat kita nak solat 5 waktu sehari semalam, dengan banyaknya program-program yang kita laksanakan, paling-paling kurang kita dapat buat solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Paling-paling kurang kita dapat buat 2 perkara tersebut. Lain tu mungkin tak sempat kita solat berjemaah juga, dengan mungkinlah tak ada tempat yang khusus. Jadi kalau kita boleh solat isyak dan solat subuh berjemaah ini, khususnya di surau, di masjid, itu lebih baiklah bagi kita. Pahala yang sangat-sangat besar. Kenapa 2 solat ni? 2 solat inilah kalau isyak tu mungkin orang nak keluar makan dan sebagainya, penat sebagainya, tak sempat nak solat berjemaah. Subuh payah nak bangkit. Payah nak bangkit. Saya selalu bergurau dengan jemaah-jemaah saya beritahu, kadang-kadang kita ni nak ngangkat selimut kita ni umpama 300 kg selimut tu. Berat nak angkat. Makin lama makin berat. Sebab apa? Sebab kita ni sukar untuk mendisiplinkan diri kita. Nak bangkit tu payah sangat. Nak bangkit. Rupanya senang kalau kita usahakan nak bangkit. Niat awal-awal. InsyaAllah pagi esok aku nak bangkit untuk solat subuh. Kita tidur, insyaAllah Allah akan bangkitkan kita. Kalau niat kita, Allah penat ni, tak larat lagi subuh esok ni, memang tak bangunlah kita tu. Jadi niat itu kena selalu dengan apa tindakan kita nak buat. Okay, baik, insyaAllah. Yang kedua, kalau boleh sebelum tidur, kita dirikan solat witir. Sekiranya kita tak ingin buat qiyamul lail pada esok hari lah. Tapi kalau sekiranya kita rasa kita nak buat dan kita mampu untuk nak buat qiyamul lail, maka kita disunatkan untuk lewatkan solat witir. Kadang-kadang kita tengok di surau, di masjid, lepas solat sunat ba'diyah isyak, memang akan adalah jemaah-jemaah yang akan buat solat witir. Kita akan nampak dia punya situasi tersebut. Jadi untuk dapatkan pahala kalau boleh, ini kita kalau boleh dipersilakanlah untuk kita buat solat sunat witir sebelum kita tidur. Ini ganjaran pahala yang besar lah ni, untuk kita pastikan tidur kita tidur keadaan yang sempurna. Yang ketiga, perlu kita berwuduk dan kita tidur menghadap kiblat seperti kedudukan jenazah yang berada dalam kubur. Sebab tu kita tidur ni ada kaitan dengan kematian. Kalau boleh, kita cuba adjust lah. Kalau boleh, tiba balik nanti nak cuba adjust katil. Macam mana nak susun katil dah. Kita punya kiblat sengit sikit ke sebelah kiri, ke sebelah kanan.
Ayat katil, payah. Tak perlulah nak ajar begitu. Kalau boleh, kalau boleh kita nak supaya pembaringan kita ini, kita menghadap ke kiblat, dan sebagaimana jenazah itu menghadap kiblat ketika dalam perkuburan. Apa dalilnya? Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati, summa istaja' ala shiqqika aymani, wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadda'tu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على فطرتي فجعلهن آخر ما تقول." Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, jika kamu datang ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti mana kamu wuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah dengan lambung kananmu dan sebutlah, "Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, Ya Allah. Aku serahkan urusan kepadamu, Ya Allah. Aku berlindung kepadamu dengan penuh rasa cinta dan takut, Ya Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu, Ya Allah. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan dan juga beriman dengan Nabi engkau telah utuskan. Jika kamu mati, maka kamu matilah fitrah dan jadikanlah ia akhir ucapannya kamu ucapkan." Bagi satu bentuk doa kepada kita. Panjang sangat doa ni Ustaz nak baca macam mana? Bacalah bahasa Melayu pun tak apa. "Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kehidupan aku seharian, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada segala sengketa, Ya Allah." Bacalah doa apa-apa sekalipun yang mana kita mau pada Allah, kita mau perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada doa-doa yang selalu kita bacalah. Okey. Baik, ini merujuk kepada berwuduk, kemudian kita tidur mengiring ke sebelah kanan dan kemudian bacalah doa apa-apa sebelum tidur. Banyak lagi doa-doa yang kita lihat nanti. Baik. Kemudian bersihkan tempat tidur dan bacalah bismillah. Paling kurang bacalah bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang. Dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu wal yusimmillah فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شق الأيمن وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت النفس فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين." Maksudnya, Nabi SAW bersabda, sekiranya salah seorang daripada kamu mendatangi tempat tidurmu, hendaklah dia mengambil atau pegang bucu kain atau kait itu, kemudian mengibas tempat tidurnya dengan kain tersebut, serta sebutlah nama Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya itu. Tempat tidurnya itu. Sebuah hadis yang begitu. Nabi kata, sunat sebelum kita tidur ini, ambil kain, kita kebas tempat tidur kita dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, kebas dulu. Sebab kita tak tahu. Selepas kita bangkit daripada pagi tadi tidur, kita tak tahu apa yang ada atas tilam kita tu. Sama ada habuk ke, sama ada binatang-binatang ke, ada lipan ke apa ke, wallahualam lah. Jadi kita nak pastikan itu satu. Dan kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim supaya tak ada tumpangan-tumpangan. Kita takut ada jin-jin apa-apa ke, ada makhluk-makhluk lain ke yang menumpang, makhluk gaib yang menumpang tidur atas tilam kita. Kita nak buang semua benda tersebut. Jadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kebaslah tilam tersebut. Okay. Sekiranya dia mahu berbaringlah di sebelah rusuk kanan dan berdoalah, Maha Suci Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, dengan namamu aku berbaring. Dan dengan namamu aku angkat pinggangku. Jika engkau menahan nyawaku, maka berikanlah keampunan kepadanya. Dan jika engkau melepaskannya, maka berilah sebagaimana hamba-hambamu ya saleh. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa makna disunatkan untuk mengibas-ngibas tempat tidur tersebut sebelum dia berbaring di atas supaya tidak ada padanya apa-apa mudarat yang membahayakan dirilah.
Okey, seperti ular ke, kalajengking ke dan sebagainya lah. Jadi disunatkan kita balut tangan kita ni dan kita kebaskan. Mungkin hari ni kita tak nampak sangat lah sebab rumah kita rumah batu, rumah yang tak ada macam ni. Kalau rumah kampung, itu kena buat. Macam saya balik kampung, dekat rumah mak mertua, di kampung, rumah lama. Mak mertua pun duduk bersama. Jadi bila balik kampung tu, rumah tu kira balik jarang-jarang. Rumah kira adalah mak saudara tolong jaga, tapi bila balik jarang tu banyaklah habur-habur dan sebagainya. Jadi rumah tu lepas banjir dia tak ada lagi tika yang tika getah kita panggil kan, tika getah yang kita hampar di atas lantai, tak ada lagi. Jadi kita nampaklah adanya, kita tampak ada jarak di antara lantai-lantai tu, nampaklah di bawah rumah tu nampak tanah dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, di atas tu tak ada ceiling. Tak ada ceiling, dia nampak atap dan sebagainya. Jadi sebelum tidur itu memang kita akan berwaspadalah, akan kebas di atas tilam, tengok-tengok bawah katil ada apa, intai-intai ke atas ada apa. Sebab apa kita nak berwaspada supaya tak adanya binatang-binatang buas yang jatuh di atas tilam kita. Okey, itu rumah kampung lah. Kalau rumah bandar jaranglah berlaku pada hari ni. Okey, macam nak pergi toilet juga, pergi tandas. Kalau kita rumah kita kat bandar ni tak ada masalah lah. Toilet tu dekat je. Tak perlu jauh sangat, tapi balik kampung kita perlu melalui bumbung langit dahulu baru sampai toilet. Jadi malam-malam tu kalau orang ajak jom minum air, kita fikir beberapa kali lah air nak pergi, kita nak pergi. Sebab apa? Tengah malam tu nak pergi ke bilik air kena melalui langit, maksudnya tak ada bumbung lah, kena jauh daripada rumah tu ke bilik air tu, kena keluar jauh sedikit. Itu rumah kampung. Okay, pengalaman rumah kampung begitulah. Ibu ayah pun nak pengalaman yang hebat-hebat yang saya tahulah. Baik. Kemudian yang kelima iaitu kalau boleh jika dapat sediakanlah wasiat di bawah bantal, kerana barangkali ini tidur terakhir bagi kita. Ini jangan berlaku, jangan kita buat. Biasa siapa yang buat? Orang yang rasa memang dia dah tak lama dah nak meninggal dunia. Dia boleh rasa. Orang yang nak meninggal dunia ni, tuan-tuan ibu-ibu ayah sekalian, dia boleh rasa. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan alam barzah nanti. Di antara tanda-tanda orang nak meninggal ni, ada katakan ada 100 hari dah mula rasa dah. Di antara pusat ke bawah ni dia rasa macam berdenyut, tapi lepas asal, tapi tak lama. Di umur-umur dia, kemudian 40 hari pun datang perkara yang sama. 7 hari datang perkara yang sama. 3 hari dan tempoh nak meninggal. Dia pun tahu, tapi dia tak boleh cerita pada orang lain sebab takut tak confirm. Dia rasa diri dia tak lama dah aku nak meninggal. Dia boleh rasa, tapi dia tak boleh bagi tahu orang lain. Jadi bila dia rasa tu, mungkin dia tulis wasiat dan sebagainya, mohon uruskan. Sebagaimana kita lihat kan, ada perkongsian viral dalam Facebook, ini kain tutup mak, ini kain kapan mak, ini kain nak mandikan mak, macam-macam dah mak dia tulis. Sebab mak dia dah tahu dah tempoh ajalnya dah nak sampai. Jadi dia dah bersiapkan diri dia, dan dia mahu anak diurus dengan kelengkapan yang telah dia sediakan. Kelengkapan yang telah dia sediakan. Okay? Jadi dia tahu. Sebab apa? Sebab ajar dia semakin dekat. Hanya orang yang dekat-dekat dengan ajal saja yang rasa-rasa begitu. Rasa-rasa begitu. Walaupun adalah orang lain pun yang meninggal pun tak ada juga. Tapi dia, macam kita pernah dengar kan, pelik sangat perangai dia ni. Jarang dia makan malam, tiba-tiba makan malam, rupanya itu makan malam terakhir dia. Ataupun gaji benar dia ni, tak pernah dia menyapu kat rumah dan sebagainya. Dia ada menyapu kat rumah, siapa rumah jiran dia pun dia tolong sapu dan sebagainya, punya itu hari terakhir di atas muka bumi. Itu gambaran-gambaran lah. Kadang-kadang orang merasai. Mungkin ibu-ibu ayah pun ada pengalaman yang lebih mendalam lah. Sebagai contoh, pergi melihat ziarah orang sakit, nampak tanda-tanda nak meninggal dunia tu macam mana. Tengok telinga, cupit telinga dah turun kendur bawah, hidung pun dah turun ke bawah, kaki pun dah kendur, tanda-tanda semakin dekat dengan ajalnya. Jadi ketika itu dia kata mengucaplah dah sampai ajal dia tu. Jadi perkara itu orang muda macam saya ni memang kena belajar lah. Kena belajar supaya kita ni dapat kenal macam mana nak menentukan orang tu dan nak meninggal dan sebagainya. Okay? Jadi itu ilmu-ilmu yang tak ada dalam silibus, iaitu ilmu berdasarkan pengalaman orang-orang tua dulu. Okey, jadi itulah yang anak muda kena tahu jugalah. Okey, jadi persiapan itu kena ada. Saya ingat arwah nenek saya nak meninggal, ketika itu saya berada di Nilai. Arwah nenek saya ni sihat walafiat, dia tak ada sakit apa-apa. Sehari itu dia demam, demam biasa. Umur dia dah sampai 100 lah, dah sampai 100 tahun. Dia meninggal, ayah call. Ayah call kata, boleh ke Mabek dah tu.
Pagi kita panggil mok lah. Mok nampak dah tak sihat sangat ni. Boleh kemas beg lah, prepare lah. Daripada pagi tu, saya dah prepare beg semua sekali. Cadangan nak balik lepas daripada solat maghrib. Maghrib dekat surau, tu nak balik lah. Ketika solat maghrib tu, saya diimam. Ketika itu, telefon bergegar dalam poket. Saya kata dalam hati tadi, tak hati. Mak tak ada lah. Mok dah tak ada lagi. Betul. Saya keluar tu, saya keluar balik, mok dah tak ada. Betul-betul, Khamis malam Jumaat, orang azan maghrib, mok meninggal. Jadi ayah dah tahu dah, ayah suruh prepare sebab apa nampak dah gambar-gambar tersebut. Jadi bagi tahu ayah beritahu perkara yang sama, kita orang muda kena belajar bagaimana nak melihat orang-orang yang sakit ni, orang meninggal, nak bakal nak meninggal dunia ni, supaya kita boleh buat persediaan dan sebagainya. Okay? Baik. Jadi ini wasiat, kata wasiat. Wasiat ni tak kira lah wasiat apa-apa sekalipun. Yang penting kalau kita contohlah kita ada harta dan ada anak dan sebagainya, kita nak clearkan benda tu, kita boleh tulis dan sebagainya lah. Ataupun kita wasiat supaya guna pakaian ini untuk kafarkan, untuk kebumikan di mana-mana. Jadi gunalah apa yang boleh diwasiatkan. Baik. Yang keenam iaitu sebelum kita tidur, bertaubat dan berazam tidak ulangi maksiat. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa dosa-dosa yang kita lakukan pada seharian kita. Ada kita lihat orang-orang ke, atau ada hari-hari siang hari itu kita terngumpat dah perkara-perkara, itu yang terbaiklah. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita maafkan semua orang-orang yang kita kenal, yang kita jumpa hari ini. Mungkin kita nak minta maaf, kita tak tahu nak minta maaf kat siapa, kita maafkanlah sekiranya ada orang itu buat salah dengan kita, kita maafkanlah dia. Okay? Mudah-mudahan kalau kita meninggal nanti, dia tak dapatlah, tak ada tergantunglah dia pun kesalahan itu dengan kita. Kita maafkanlah semua orang kita jumpa pada hari tersebut. Baik. Kemudian yang ketujuh, tidak tidur melebihi 8 jam. Jangan tidur lama sangat. Tidak tidur jangan melebihi 8 jam. Kerana ia akan membuatkan umur menjadi sia-sia kerana terlalu banyak tidur. Tak boleh. Tidur kita ni cukup-cukup sajalah. Jangan tidur lama sangat. Lama sangat dalam 6-7 jam itu dah mencukupi. 6 jam pun dah cukupi lah. Sebagaimana saya beritahu, kalau kita berusaha untuk dapatkan tidur nyenyak, maka tidur yang sedikit itu lebih manfaat daripada tidur yang banyak. Okay? Kalau kita tidur contohlah, pukul 9 malam dah tidur. Bangkit pukul 6 pagi, tak nyenyak lagi, tak puas lagi. Dah 10, 9, 12, 1, 2, 3, dan 6, 7, 4. Panjang tidur. Tak puas tidur. Tak puas lagi tidur. Sebab apa? Kalau kita tidur dengan lebih lama, betul, Puan Siti Aminah, memang pening kepala. Bangkit pagi tu tak ada motivasi diri kita nak buat kerja. Lemau. Percayalah, bangun pagi kita rasa letih. Nak pergi masak kat dapur, tak ada idea nak masak apa. Lauk banyak, keluar balik. Pergi beli makanan kat luar. Balik penat lagi. Hari tu hari tak ceria bagi kita kerana banyak tidur. Baik tidur. Jadi tidur kita ni jangan kita panggil, jangan kita perajakan tidur tu. Jadi kita merajai tidur tu. Kalau kita kunci jam pasal kita bangkit. Kalau kita sambung balik memang kita akan lama lah. Sebab itulah teknik kunci jam ni. Kalau kita kita pakai headset kan, headset pastikan jauhlah sikit headset tu daripada kepala kita, untuk jauh sikit. Bila bunyi kita akan bangun, kita akan tutup. Jadi kita akan bergerak, employment kita, body kita akan bergerak, maka kita cepat untuk kita bangkit. Tapi kalau kita telefon dekat ataupun jam dekat kepala, bunyi pap tutup, tidur balik, itu konfu lah, mungkin terlepas salat subuh tu. Jadi kita kena pastikan tidur kita itu tidur yang nyenyak dan kita boleh bangkit dalam keadaan yang sempurna. Okey, baik. Jadi tidur itu jangan lama sangat. Tidur yang lama sangat dan berpatutan sajalah. Kecuali kita ni tak sihat dan sebagainya, itu lain. Tak sihat kita tidur sepada sedar sebab kita tak akan nyenyak sangat. Tapi kita tidur dalam keadaan yang cukup, insya-Allah kita akan sihat dan bermotivasi pada keesokan pagi. Baik. Yang ke-8, membersihkan gigi sebelum tidur. Ini gosok gigi lah, atau bersuh gigi sebelum tidur. Okey, kerana kita tidur ini antara perkara yang kita akan keluarkan iaitu air liur basi. Okey, itu saya katakan senomornya akan menggunakan air liur basi, sama ada dia akan keluar daripada mulut kita ataupun dia terkumpul dalam mulut. Yang mana yang keluar itu maka
terciptalah peta-peta dunia atas bantal tu. Itu kalau keluar ke mulut. Tapi kalau dia tak keluar ke mulut, memang dia akan berada dalam mulut kita. Dan itulah bau mulut yang agak busuk. Jadi sebelum tidur, kita bersihkan mulut kita dulu daripada segala kotoran-kotoran makanan. Kemudian kita berkumur dan sebagainya. Maka bila kita tidur, sekiranya masih ada air liur basi terkumpul, itu air liur itu tak adalah sebusuk air liur sebagaimana air liur yang terkandung dengan makanan. Jadi pastikan mulut kita bersih. Sebagaimana kita tidur juga, antaranya kenapa kita perlu mengiring tidur. Kerana telinga kita ni adanya tahi telinga kita panggil. Sebab tu lah doktor ni dia tak menyarankan saat kita ni korek telinga kita tu. Nak keluarkan tahi telinga tu sebab dia bahaya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan telinga kita ni automatik akan keluarkan tahi telinga tu. Bila mana kita tidur? Kita tidur, dia akan boleh keluar. Tapi bila kita dah bangkit, kita basuh muka, ambil wuduk sebagainya, kecil telinga, dia tak ada lah. Sebab tahi telinga tu tak banyak. Tak adalah bangun pagi tengok ada setumpuk atas mantal. Tak tengok, tak ada macam tu. Kita tengok manusia ni sikit sangat je. Bila kita tidur, dia akan keluar dan dia akan bersihkan, kita akan bersihkan telinga tersebut, maka tak ada. Jadi normal begitu. Normalnya, normal begitu. Baik. Jadi, pastikan kita bersihkan gigi, usus gigi sebagainya lah. Sekarang ni macam-macam lah. Ada pakai cair, pembersih mulut dan sebagainya, terpulang. Yang penting kita tidur keadaan yang bersih. Keadaan bersih. Sebab kita ni contohlah, kita tidur lepas kita makan. Kita makan daging apa, lekat kat gigi kita, tak tidur. Rasa macam terasa. Sebab itulah kita kena bersihkan gigi dan sebagainya, supaya mulut bersih. Kita ambil wuduk, mulut bersih. Tidur kita pasti saya jamin. Tidur yang nyenyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa yang Nabi buat, insya-Allah nyenyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang ke-9, iaitu sediakan air untuk berwuduk ketika bangun nanti untuk niat qiyamul lail. Ini contoh kalau bilik air jauh, macam saya beritahu tadi lah. Nak pergi bilik air tu jauh di sana tu. Daripada kalau kat apa tu, rumah tinggi, rumah banjir, rumah tinggi, daripada bilik turun, turun tangga, buka pintu luar, pergi bilik air, ambil wuduk. Jauhnya nak pergi ambil wuduk. Nak ambil wuduk untuk qiyamul lail. Jadi ambillah air sebotol, letaklah untuk ambil wuduk. Okey, untuk qiyamul lail. Sebaiknya begitulah. Kalau kita ni kadang-kadang ada memanglah nombor bilik kita ni kalau kat bandar, bilik air dalam rumah, dalam bilik, senanglah. Malah atau nak lah. Kalau rajin, insya-Allah kita buatlah. Okey, pergi ambil wuduk dan sebagainya, senang. Okey, senang. Itu untuk qiyamul lail. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 ni menarik. Ini kita boleh pilih lah kita nak amal yang mana. Membaca doa tidur, ayat kursi, ayat Amanar Rasul hingga akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila. Okay, sampai habis. Surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okay, 3 surah ni, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas ni. Kita baca 3 surah ni, kemudian kita embus ke tapak tangan dan kita sapu ke seluruh badan. Diulang sebanyak 3 kali. Dan surah Al-Mulk, bersyahadah, selawat dan berzikir sehingga tidur. Okey. Apa dalilnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi." Dia jama'a kaffaihi summa nafatha fihima faqara. Kemudian dia tiupkan tangan dia, fa nafatha fihima qul huwallahu ahad ila akhir ayat, qul a'udzu birabbil falaq ila akhir ayat, qul a'udzu birabbin nas ila akhir ayat, summa yamsahu bihima. Kemudian dia pun menyapu, yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, yang mana yang boleh dia ratakan ke seluruh tubuh dia. Yabda'u bihima ala ra'si, bermula daripada kepala. Dia baca dapat tangan, baca 3 kul tadi, dia tiupkan di tapak tangan, kemudian rawat pada kepala, kemudian wajhi, kemudian wa ma akbala min jasadihi, yang mana badan-badan yang boleh diratakan, yaf'alu dhalika salasata marrah, dan dibuat 3 kali. Okey, 3 kali. Ini kita boleh buat. Paling-paling kurang lah. Paling kurang. Kita dah ambil wudhu dan sebagainya. Dah tidur ni. Jadi baca 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kul. Kita mula tapak tangan. Kita daripada kepala. Kita rawat muka, sampai badan dan sebagainya. Kita tidur. Okey. Baik. Apa soalannya? Persoalan. Kita ni dah ambil wudhu. Dah bersihkan mulut, ambil wudhu. Dah berdoa. Dah baca semua sekali. Tiba-tiba, kalau kita tersentuh isteri atau suami, batallah wuduk kita. Macam mana? Ini ceritanya begini. Kerana kita ni persediaan untuk tidur. Persediaan untuk tidur ini kita kena persiapan diri dengan bersuci dahulu. Bila kita sentuh isteri kita atau suami kita itu, dari sudut hukumnya batal wuduk, tapi kita dah bersuci. Dah suci dah bersih. Tak ada kotoran bagi kita.
Sebab kita bersentuh dengan isteri atau suami kita itu memang dia adalah suci dari sudut tanpa ni lah. Tapi dari sudut solat tu batal wuduk tu. Tapi untuk tidur tak ada masalah. Sebab kita ni ambil wuduk ni untuk kita bersihkan dalaman kita dan kita sentuh suami tak ada masalah lah dan sebagainya. Okay. Kalau contohlah kita kata kita bersama dengan suami isteri dan sebagainya, selesai semua sekali, jangan lupa ambil wuduk kembali untuk kita pastikan tidur kita nanti dalam keadaan yang bersuci, keadaan yang bersih sebelum kita mandi pada esok hari lah. Jadi pastikan ambil wuduk untuk kita bersuci diri kita dahulu. Okey, baik. Kemudian yang ke-11, jika bermimpi buruk. Jika bermimpi buruk disarankan untuk kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hembus ke kiri. Dan kita tidak menceritakan kepada orang lain dan dirikanlah solat. Contoh begitulah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya seorang itu bermimpi satu mimpi yang ditakutinya, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri dan hendaklah dia memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatannya, nescaya dia tidak akan memutarakannya. Hadis riwayat Bukhari. Okey, kalau kita ni tidur dan bermimpi, mimpi buruk, sudah sedang berpeluh ni. Jadi disarankan kepada kita untuk kita sedar tu, kita ludah ke kiri. Atau hembus ke kiri, ludah ke kiri dan bangkit dan solat 2 rakaat. Okey, ini ludah ni simbolik tau. Jangan ibu ayah sekalian bila ludah ni ambil kakak ni, ambil kakak ludah kena pula isteri kita atau suami kita sebelah kiri tu bergaduh pula. Terludah sebelah kiri kan. Jadi maksud ini simbolik, maksud kita nak meludah supaya kita nak buang mimpi kita tu daripada dia melewati pemikiran kita tu. Itu gambaran simbolik, bukan ludah betul-betul. Ludah berkali-kali kena pula suami atau isteri tidur sebelah kiri, naya kita bergaduh tak pasal-pasal kan. Jadi meludah itu dengan simboliknya lah, simbolik saja. Okey. Dalam hadis lain daripada Nabi SAW, jika sekiranya siapa yang kalau kamu bermimpi yang buruk, hendaklah dia berdiri dan mendirikan solat. Bangkit dirikan solat 2 rakaat. Serta janganlah dia memberitahu mimpi itu kepada orang lain. Tak cerita kepada orang lain lah. Tapi kalau kita contohlah kita bermimpi, kebetulan isteri kita nampak. Isteri kita kejut kita. Jadi ada apa? Kata ataupun suami tanya, ada apa tanya? Kata bermimpi ni. Kata mimpi buruk. Jadi kalau dia cerita okey, kalau kata tak apalah saya tak ceritalah. Pun tak apa. Sebab kita tak boleh nak cerita pada orang lain. Tentang mimpi-mimpi tersebut. Okay, biarlah di antara kita dengan Allah Subhanahu Taala saja mimpi itu yang diketahui. Okey. Tak perlulah kita heboh-hebohkan. Contoh dah mimpi keluar ke pasar pula kan. Jumpa semalam aku mimpi buruk semalam, mimpi sekian. Tak perlulah. Kita tak perlulah. Saya kebetulan semalam saya berkuliah dengan dekat surau dekat rumah kawan saya. Dia ceritalah dia mimpi buruk. Dia mimpi tu, dia mimpi dikejar oleh seekor babi. Sebab mungkinlah kawasan pejabat saya kat USIM ni ada babi. Berkeliaran kat bawah parking tu. Sebab kawasan hutan kan. Jadi dia bermimpi, dia kena kejar kat babi. Kemudian dia pun masuk mimpi tu sebab dia kena kejar ada babi tu, dia pun pergi kedai makan, nak makan. Kemudian kata dia nak pergi pinjam toilet lah kat belakang tu. Pergi toilet dia nampak tukang masak sedang potong babi tu. Dia kejut. Dia pun keluar kata, wah semua orang jangan makan kat sini, ada babi kat sini. Keluar semua. Bila keluar tu tersedar. Kata, sudah kenapa mimpi babi pula ni? Saya beritahu dia, tak apalah sebab kita asyik tengok babi dekat kampus kan. Jadi kau mimpilah babi sikit tu, tak ada masalah. Istighfar banyak kan. Jadi dia tergelak-gelak lah. Jadi gambaran begitulah. Jadi mimpi buruk kita kena, kamu jangan bercerita kepada orang lain lah. Jangan bercerita kepada orang lain mimpi apa yang kita buat tu. Kadang-kadang ada tafsir mimpi. Ada tafsir mimpi yang tertentu. Jadi kita tak perlulah kita cerita kepada orang lain. Kalaulah kita rasa takut sangat, mimpi tu berulang-ulang kali datang dalam tidur kita, barulah kita jumpa ustaz-ustaz yang pakar dalam tafsir mimpi, ceritalah apa yang saya sepatut buat ni. Asyik mimpi perkara yang sama ini, itu perkara yang kita kena buat lah. Okay, baik. Kemudian kita berusaha untuk bangun daripada tidur itu dengan terbitnya fajar dan zikir dan doa bangun tidur. Itu kalau boleh kita buatlah. Kita kena baca doa, bangun tidur alhamdulillah, baca doa bangun tidur supaya kita ni Allah telah tidur dengan kita, dibangkitkan balik. Tidur macam mati. Allah matikan kita sekejap dan kita bangun balik. Okey. Jadi ini antara gambar-gambar tidur yang mana daripada tadi kita nak tidur sampailah akhirnya. Apa kaitan dengan mati? Ni apa kaitan dengan mati? Hujung baru nak cerita. Kaitan dengan mati adalah
Pertamanya, bila mana kita ni, kalau kita sebelum tidur itu, amalan kita buat amal sunnah tadi, baik semua sekali. Pada siang hari pagi ni, kita ada kulat agama semua sekali. Kita bermesra dengan masyarakat. Kita buat baik kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Hari tersebut, hari paling riang. Kita pergi surau, balik surau. Malam nanti nak tidur, kita baca doa dan sebagainya. Kita tidur lena. Lena kita tidur, sedap-sedap. Dah pukul 4 pagi. Niat kita nak bangun tahajud. Kita bangun segar. Tak ada rasa tak cukup tidur, tak ada rasa sakit kepala. Segar kita bangkit. Bangkit itulah tidurnya. Dan itulah gambaran. Pertamanya manusia sekiranya beramal ibadah sebanyak mungkin atas dunia tanpa ada buat maksiat pada Allah SWT. Dia dimatikan dalam keadaan yang baik. Masuk kubur dalam keadaan yang baik. Kemudian dibangkitkan nanti. Dah bangkit dah hari kiamat. Dah dibangkitkan hari pagi kebangkitan. Kejap je rasa, tak rasa penat pun. Gambarannya merujuk pada kita tak rasa lama. Okay? Sebabkan dia dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang semua dia buat baik. Okay, satu. Sama kan? Di antara tidur tadi, tidur nyenyak dengan kalau kubur, walaupun lama dalam kubur, tapi dia tak rasa lama. Sebab keadaan indah. Sebab kubur yang kita akan bicarakan nanti, taman daripada taman-taman syurga ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi bila buat dalam taman, dah habis dah. Nak keluar taman dah. Sebab apa? Seronok berada dalam taman tersebut. Okey, yang kedua. Kalau tidur tenyak, kita ni daripada pagi ni dah buat kuliah duha tak masuk dah. Sebab tidur lambat semalam. Bangun lambat. Sakit kepala. Maksudnya, anak pula kata, lapar, mak tak masak lagi ke? Suami pula mengajuk sebab tak makan. Dah masak-masak ala kadar. Masin pula tertukar gula dan garam. Masin pula buat air. Air tu air masin, bukan air manis. Masin pula dah kena marah. Kemudian tengah hari pula masak pun tak tentu. Tengok-tengok kain. Mesin kain tak letak sabun pula dah. Mesin kain, basuh kain tak letak sabun. Dah pula kena basuh 2 kali. Hari tu hari malam bagi dia. Hari malam bagi dia. Kemudian pusing-pusing malam tak tenang dan sebagainya. Dalam keadaan yang tak tenang, dia tidur. Tidur dalam keadaan yang dia rasa sekabut. Tidur dia tu tidur awal. Tidur pukul 10 malam. Tidur pukul 10, masuk dalam tidur, terus dia kejar anjing. Kejar anjing sungguh-sungguh. Dia lari-lari sampai penat. Sudah-sudah, berpeluh-peluh. Pukul 11. Pukul 10 tidur, pukul 11 bangkit dah. Penat. Penat tidur. Kena kejar anjing. Tidur balik. Dia kejar anjing balik dah. Kejar anjing balik. Bangkit balik, tengok baru pukul 12. Penat, berpeluh-peluh. Tidur balik, kena kejar anjing balik. Sampai pukul 1 bangkit balik. Begitulah sampai pagi esok. Dia penat. Dia kata, Allah, penat sungguh. Nak sampai ke pagi tu dia rasa penat. Kejap kena bangkit, tidur balik. Kejap kena bangkit, tidur balik. Maka itulah gambaran dalam kubur. Bila mana seorang itu tidur keadaan tak nyenyak. Kenapa? Mimpi-mimpi dia itu umpama malaikat-malaikat. Para malaikat muka dan nakir datang bertanya tentang soalan-soalan. Tak boleh jawab. Kena rejam. Ada yang kalau jekit, ada ular yang datang untuk mengazab dalam kubur. Jadi dia tak tenang. Lamanya nak bangkit waktu pagi tu. Dan bangkit hari kebangkitan dalam keadaan yang tak tenang. Tak sihat dan sebagainya. Itu gambaran bagaimana manusia berada dalam kubur disebabkan oleh maksiat yang banyak di atas dunia. Maka tempoh dalam kubur terasa cukup lama. Kerana kubur itu bukanlah taman tapi lubang daripada lubang-lubang neraka. Maka itulah digambarkan di antara faktornya. Satunya, tidur kita itu merujuk kepada kematian yang baik. Kalau tidur nyenyak. Dan tidur kita kalau tak nyenyak dalam mimpi buruk, umpama mati seorang berada dalam alam barzah dalam keadaan yang teruk, ditanya dan dihukum oleh malaikat. Dan juga kalau jengkel diazab dan ular-ular mengazab di dalam kubur. Okay. Tak sebagaimana orang yang beramal soleh. Dalam kubur adalah taman-taman syurga. Luas taman. Ada peneman. Siapa tu peneman? Al-Quran yang kita duk baca tu. Kita baca Quran sebagainya. Ada peneman. Nanti kita bicara nanti, peneman itu akan defend kita. Akan menjaga kita. Malaikat, jangan tanya lebih-lebih. Ini kawan aku atas dunia. Dia jaga aku sempurna. Maka aku akan jaga di dalam kubur. Jangan tanya lebih-lebih. Maka tak akan tanya lebih-lebih. Sebab ada orang yang akan bantu, ada akan menemani kita dalam kubur. Sudah dah hari kebangkitan dah. Cepatnya rasa. Sebab apa? Sebab kita ditemani oleh Quran dalam kubur. Kita dekat dalam taman yang indah. Berbeza dengan orang yang dalam atas dunia ini buat maksiat, maka dalam kubur itu lama sangat nak bangkitkan. Jadi itulah gambaran berkaitan dengan tidur
Di mana kita boleh aplikasikan semua tadi itu adalah bagaimana contoh kita boleh gunakan untuk kita buat amalan-amalan sunnah sebelum kita tidur dan pastikan bangkitnya esok dalam keadaan yang cergas, keadaan yang sihat, bersemangat, bermotivasi, dan kita pastikan kehidupan kita hari ini akan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan masuk ke destinasi yang keempat, iaitu alam barzah. Alam barzah yang cukup-cukup menakutkan, yang perlu kita tengok dan perlu kita bicarakan sedalam-dalam, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya kembali kepada Puan Ainul. Ustaz. Saya kira ada soalan daripada jemaah ya, soalan satu dua soalan. Silakan. Yang tanya tu. Ustaz, nak tanya, apa kerana kita ada baca Yasin kan, yang banyak sedekahkan Yasin pada keluarga kita, jadi dia dalam kubur tu, dia dapat tak yang kita sedekah tu, Ustaz? Dapat, Alhamdulillah. Sebabnya itulah konsep bacaan sedekah Quran kepada arwah ni lebih baik dibuat oleh ahli keluarga sendiri sebab ada pertalian. Contoh kalau kita ni, kita bagi tahu kita buat Yasin meramaikan, kita panggil jemaah lain. Ada kau kata sampai, ada kata tak sampai. Tapi anak atau anak saudara, ahli keluarga memang sampai. Itu confirm sampai. Jadi tugasan kita, sebab saya pernah menegurlah pergi tempat, dia panggil orang surau datang untuk baca Yasin, tapi anak-anak semua kat luar. Duk main game kat luar, duk bawa kat luar. Saya kata, sekarang ni baca Yasin ni untuk ayah kamu dalam kubur sana, kenapa kamu tak join sekali? Jadi ini kami sampai, tapi tak tahulah sampai itu sampai sepenuhnya atau sampai sebis saja. Tapi kalau kamu sebagai anak baca Yasin, sedekahkan Yasin kepada ayah kamu, confirm dapat. Kerana bagaimana kita faham, ada 3 perkara yang mana akan menyelamat kita dalam kubur, iaitu salah satunya doa anak soleh-solehah itu. Doa dan kita bacaan sedekah-sedekah kita itu sampai kepada si mati. Wallahualam. Ustaz, kita nak tanya, baca sepak kan, kita ada grup kan untuk baca tahlil, Yasin. Ramai, kerana dalam sepak grup tu ramai, itu ramainya sampai 100 lebih. Bermakna, macam tu boleh juga ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah, boleh. Niat kita nak baca Quran, niat pertama baca Quran Yasin itu dah sampai satu pahala baca tu dah sampai. Dan kita minta yang lain bacakan sekali itu, insya-Allah sampai kepada arwah. Tetapi afdalnya anak tu, anak sendiri tu baca, itu lebih afdal. Lebih afdal. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Boleh saya bertanya? Silakan. Boleh. Okey, saya nak tanya pasal tidur tu tadi. Saya ada kawan yang seorang guru mengajar Quran dan dia dah mengajar Quran dari lama lagi dah, tapi dia selalu kena tindih masa tidur. Dia selalu kata, oh itu jin, tapi dia baca Quran, dia baca apa yang Ustaz kata tadi sebelum tidur semua, tapi dia kata dia kena tindih juga. Jadi saya pun Google lah juga apa fenomena yang rasa tertindih, tertekan ni. Tapi mengikut Google lah, ini Mr. Google lah, dia kata itu sleep paralysis. Dia kata masa kita tidur kita rasa macam terkaku macam tu. Ada orang-orang yang kena macam tu. Jadi apa pendapat Ustaz, pandangan Ustaz, sama ada betul ke ditindih jin walaupun dia seorang guru mengajar Quran dan Quran tu macam di lidah dia saja, macam dan dia tidur pun dia buat macam Ustaz kata, tapi dia masih kata dia tertindih. Dan ini bukan sesekali, selalu juga pada dia. Apa pendapat Ustaz? Terima kasih. Okey, sama. Okey, baik, ini pandangan saya lah. Sebab dia dah guru Quran. Quran itu telah menjadi sahabat kepada dia. Dia telah biasa melazimi baca Quran. Dan kemudian dia tidur macam ada orang tindih kan. Berkemungkinan adalah jin yang tindih, wallahu alam. Sebab jin ni ada jin yang kafir, ada jin Islam. Mungkin jin Islam ke yang tindih, wallahu alam, saya tak pastikanlah itu. Tapi saran saya, kalau boleh kita, walaupun kita baca Quran, kita ilmu Quran, kita berjumpalah dengan pakar-pakar dalam bidang macam bidang perubatan Islam, supaya dia dapat semak dengan lebih terperinci. Sebab ada satu kisah kawan saya di arwah kawan saya itu, dia hafaz Quran. Dia imam, bekas imam dan hafaz Quran. Memang dia ni Quran memang sentiasa kat mulut dia lah. Kebetulan dia sakit. Dia tu sakit yang pelik. Orang katakan sakit kanser hati, tapi bila datangnya ustaz dia bukan kanser hati, ini ada buatan orang.
Dia kata mana mungkin dia ni hafal Quran dan dia mengajar Quran dan dia ini imam. Macam mana dia kena buatan orang sedangkan dia Quran telah melindungi dia. Dia kata sekarang ni sebab Quran betul menjaga dia. Tetapi buatan orang ni macam-macam usahakan supaya dia kena juga. Mungkin dalam bentuk makanan dihantar, bentuk angin dan sebagainya. Jadi benda itu tak dapat nak digambarkan. Jadi berjumpalah dengan pakar iaitu ustaz-ustaz yang mahir dalam perubatan Islam supaya dapat memulihkannya. Tapi bila dia cuba dia buat tak berjaya, akhirnya dia meninggal dunia lah. Meninggal dunia keadaan yang sangat saya sedih lah. Saya pergi rumah dia, daripada dia ni besar badan, kurus, tinggal tulang je ketika dia meninggal tu. Jadi itulah jumpalah orang pakar, cuba lihat sendiri dalam kondisi macam mana. Betul ke dia ni ada orang yang tindih dia, ada makhluk lain tindih dia, ataupun perasaan dia. Mana kadang-kadang ada setengah orang ni dia dah kena sekali, tapi bila tidur tu dia macam ada perkara yang sama, sedangkan itu perasaan dia yang meliputi diri dia. Wallahu a'lam. Ya, saya rasa setakat itu saja ya soalannya, Ustaz. Saya kira. Okey, baik. Kita boleh tutup majlisnya, Ustaz ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ashraf, Dr. Khairul Ashraf, Muhammad Nasir atas pencerahan